wa li ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul untuk kita sambunglah kuliah kita yang telah lalu. Setelah kita tinggalkan pada bulan yang lepas lah. Oh, ada lampu. Dia buka TV tu, pancar lampu lah. Oh, silau lah. Canggih ya. Oh, pina putih mata anda. Ha? Apa dia? Tak, dah tengok lampu dia tadi, mata jadi silau. Tak apa. Okey je. Tak apa, okey je. Oh, dia belah belakang ada lampu kan? Ha? Tutuplah lampu tu. Tak, dia sekali dengan TV lampu tu. Itu yang buat silau tu. Oh, lampu TV dah tu. Oh, dia ada lampu, dia ada lubang lah tu kot. Macam mana entah. LED tu. Okey. LED. Oh, lampu kalau hidup TV dia hidup automatik. Oh. Dia nak bagi dinding belakang tu ada cahaya lah tu. Canggih sekarang Terang LED. Sekarang ni apa-apa lampu semua LED semua. Menjimatkan listrik. LED kereta kan, kalau dulu nak lampu terang 100 watt. Kita pakai mentol 100 watt tu. LED 5 watt dia. Dia betul-betul menjimatkan lah. Lepas tu sekarang ni teknologi banyak LED, lampu kecil ke besar ke apa benda ke, rumah ke apa, kereta ke pakai LED lah. Semua LED dah sekarang. Dia menjimatkan tenaga. Dia tak pakai watt besar lah. Lepas tu Kalimantan ni tak boleh pakai ni, pakai LED je. Mana entah. 8.20 lah. Baik. InsyaAllah ta'ala malam ni kita akan sambunglah kuliah kita daripada surah Al-Baqarah. Hari tu kita baca ayat ke 111. Mana 111? Ni dia. Malam ni kita masuk ayat ke 112. Pendek je ayatnya. Kebiasaannya surah Al-Baqarah selaku surah yang terpanjang dalam Quran, 286 ayat, dan tidak ada lagi surah-surah yang lebih panjang daripadanya. Hatta dalam Quran ada 7 surah yang panjang. Itulah 7 surah yang mula-mula tu. Al-Baqarah lah yang paling panjang. Lebih panjang daripada Al-Imran dan surah-surah selepasnya. 286 ayat. Hak lain tak sampai lah ya. Paling banyak apa Al-Imran 200 ayat. Dan begitu juga dengan ayat-ayat yang ada dalam surah berkenaan. Selaku surah yang paling panjang, jadi ayat-ayat dia pun banyak yang panjang. Dan kita dah baca 100 ayat sebelum daripada ini, sebahagian besarnya adalah ayat yang panjang-panjang lah ya. Tapi adalah ayat-ayat yang pendek, dan ini antara daripadanya. Ayat pendek sikit lah ya. Di mana kata Allah Subhanahu Wa Taala, Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya. Bala artinya bahkan. Bahasa Arab, bala maksud bahkan. Kadang-kadang bal pun bahkan juga. Kadang-kadang bala. Ya.
Dia ada cara guna dia tu. Kadang-kadang guna bal, kadang-kadang guna bala. Ala kulli hal, bal atau bala maksudnya bahkan. Ya. Dan kebiasaannya perkataan bal atau bala dia menjadi jawapan kepada kalam sebelum daripada itu. Kalau Quran ayat lah. Ya. Kebiasaannya dia jawapan kepada ayat sebelum daripada itu. Ya. Jawapan ni boleh jadi jawapan kepada persoalan. Ya. Orang soal, dia nak mari jawapan, dia mulakan dengan perkataan bala. Ya. Ataupun bal. Ya. Ataupun bukan soalan, ia hanya sekadar statement biasa tapi statement yang agak berat. Ya, macam ayat ni, ayat sebelum daripada itu Allah Taala kata wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Allah Taala kata orang Yahudi dan Nasrani berkata tidak akan masuk syurga selama-lamanya melainkan hanya Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Allah Taala kata orang Yahudi Nasrani kata ni tak masuk syurga melainkan orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya. Jadi satu dakwaan yang berat. Betul tak? Mereka kata tak masuk syurga. Hak masuk syurga ni aku je. Kalau orang Yahudi lah. Kalau Kristian pula kata hak masuk syurga aku. Orang lain tak masuk. Orang Islam tak masuk. Yahudi tak masuk. Kalau Yahudi dia kata orang Islam tak masuk. Orang Kristian tak masuk. Ya. Macam itulah ya. Jadi dia satu dakwaan yang berat daripada mereka. Allah Ta'ala beritahu. Kemudian Allah Ta'ala jawab balik. Tilka amaniyuhum. Itu hanya angan-angan mereka. Ya. Tak betul lah. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan wahai Muhammad, jika begitu, suruh mereka bawa mari bukti di atas apa yang mereka dakwakan. Jika mereka adalah orang-orang yang benar. Dan mereka kata tak masuk syurga melainkan orang Yahudi. Orang Yahudi kata. Orang Nasrani pula kata tak masuk syurga melainkan orang-orang Nasrani. Ya. Orang Kristian kata. Jadi Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, minta daripada mereka bukti. Kan? Apa dalilnya? Kamu kata begitu, ada bukti ke? Tak ada lah. Kan? Dan Allah Ta'ala jawab balik, bala man aslama wajhahu lillah. Sebab dakwaan mereka itu berat, Allah Ta'ala kata bala, bahkan. Ya. Itu fungsi perkataan bal atau bala dalam Quran. Kebiasaannya dia menjadi jawapan kepada statement yang terdahulu ataupun persoalan yang datang sebelum daripada. Macam tuan-tuan baca Yasin kan, ayat yang kedua terakhir itu, awalaisa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Bala, jawapan dia. Wa huwal khallaqul alim. Allah Ta'ala kata awalaisa alladhi khalaqas samawati wal ard biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Tidakkah orang yang mencipta langit dan bumi mampu menciptakan mereka, golongan seumpama mereka? Bala, bahkan. Kerana Allah Ta'ala itu maha berkuasa, maha menciptakan. Nampak? Allah Ta'ala tanya, Allah Ta'ala jawab. Ada satu statement, dia jawapan. Itu fungsi bala lah dalam bahasa Arab. Ya. Tapi banyak juga lah dalam Quran. Tapi tidaklah banyak sangat. Dia perkataan yang penting untuk nak memberi penekanan di atas statement sebelum daripada itu. Bahkan. Macam orang Melayu pun bahkan juga kot. Bila kita guna perkataan bahkan, ya, tak biasa guna. Ya. Perbualan harian kita tak guna lah. Tapi dalam karangan boleh guna. Kan? Bila kita guna bahkan? Tahu tak? Bahkan. Haji Harun seorang imam yang baik bacaannya. Bahkan dialah imam yang paling bagus di kampung ini. Dia macam tu lebih kurang kalau bahasa Melayu lah.
Bahasa Arab pun lebih kurang je. Tapi mungkin di sana ada dipanggil penekanan yang lebih lah bahasa Arab ni kan. Sebab itu bahasa Arab ni dibahas. Quran ni dia mukjizat dari sudut bahasanya. Nabi SAW dapat banyak mukjizat. Puluhan. Tapi kesemua mukjizat itu telah tiada. Quran je kekal. Dan sebahagian daripada kemukjizatan Quran, maknanya lafaz tu sendiri adalah mukjizat. Bahasa tu. Sebab orang Arab tuan-tuan, memang zaman Rasulullah SAW, mereka memang ahli bahasa. Ahli bahasa. Dia ada tukang-tukang syair. Yang mana syair mereka memang hebat lah ya. Dan dulu saya dah pernah sebut, orang Arab memang dia syair yang panjang. Dia nak buat apa pun dia mesti ada syair. Bahkan di Kaabah ada banyak syair yang digantung-gantungkan. Ingat dia bergantung berhala je kan. Syair pun dia bergantung juga. Dan dia ada pasal-pasal syair seumpama pasal-pasal jual beli yang lain. Apa dia buat? Berlawan lah. Kalau seseorang raja atau pemerintah, dia bagi upah. Siapa yang karang syair puji aku paling hebat, dapat habuan. Kawan ni pun karang, hak ni pun karang, hak ni pun karang. Pemenang dapat habuan. Kemudian dia gantunglah kat istana ke. Dia memang bahasa. Sebab itu mukjizat Quran bahasa. Apa-apa dia buat semua ada syair. Kebiasaannya syair lah ya. Dia ada dua, satu syair, satu nasar. Tapi yang paling famous syair. Sebab tu orang nak belajar ilmu Islam, dia mesti belajar syair. Nak belajar Quran, nak belajar hadis Nabi, syair kena belajar dulu. Sebab asal bahasa Arab ni syair. Nak faham Quran bahkan syair kena belajar juga. Pasal syair ni bukan apa, bahasa dia tu. Saya main belajar syair. Bukan nak makna dia tu, makna tak pakai gawat. Perkataan dia tu, lafaz dia tu, nilai kebahasaan dia, lughawiyat dia panggil. Dia punya linguistik. Dan kalau kita lihat, memang syarat nak jadi top scholar, selain daripada dia menguasai Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dia juga mesti menguasai bahasa Arab. Syarat mustahil kan? Quran, hadis-hadis Nabi atau sunnah Rasulullah SAW, tahu ijma' para sahabat, tahu qiyas dan bahasa Arab. Bahasa Arab mestilah, dia syarat lah. Ada ulama top ni bahasa Arab mesti kuasai. Tak mungkin ada seorang ulama dia tak kuasai bahasa Arab, tak mungkin lah. Kan? Dia mesti tahu. Tak mungkin seorang itu dia menguasai ilmu agama melainkan dia kena tahu bahasa Arab. Bukan tahu sikit-sikit, tahu sungguh lah. Mana dia baik. Jadi bala ni ada fungsi dia. Itulah salah satu daripadanya. Nak memberi penekanan ke atas statement yang terdahulu atau jawapan ke atas persoalan yang datang sebelum daripada itu. Jadi mereka bagi statement yang berat. Allah Ta'ala kata, bala, bahkan. Hak ni hak sebenarnya kata Allah. Man aslama wajhahu lillah. Sesiapa sahaja yang mengislamkan wajahnya kepada Allah. Man, sesiapa, aslama, menyerahkan, mengislamkan, yakni menyerahkan. Wajhahu lillah, wajahnya kepada Allah. Allah Ta'ala kata, bahkan, yakni hak ni hak betul ni. Sesiapa sahaja yang mengislamkan wajahnya kepada Allah, yakni menyerahkan wajahnya kepada Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah. Kerana Islam maksud dia serah. Salah satulah Islam ni ada banyak maksud. Salah satu ialah al-istislam. Al-islamu huwal istislam. Islam ni ialah istislam, yakni menyerahkan diri. Of course lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan syariatnya. Itu salah satulah maksud Islam. Islam ni maksud serah diri. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran memang ada sebut
beberapa kali atau ada beberapa ayat yang menyebut tentang Islam, yakni menyerahkan diri kepada Allah. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam bila dia mimpi, Allah Taala suruh sembelih anaknya Ismail. Ya. Ada orang tak percaya kisah ni. Mana boleh ada Tuhan suruh orang sembelih anak? Apa jenis Tuhan ni? What kind of God is this? Tuan-tuan. Ya. Orang Yahudi pun percaya Ibrahim nak sembelih anak dia. Tiba-tiba orang Islam ada yang tak percaya. Ya. Mana boleh tak percaya benda dalam Quran? Kan? Si Allah Ta'ala cerita lagi. Ya? Allah Ta'ala gantikan dengan kibas ataupun kambing, biri-biri yang lebih besar. Ya? Bila Allah Ta'ala suruh sembelih anak dia tu, apa kata Allah? Aslim. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Allah Ta'ala kata kepada Nabi Ibrahim, Islamlah kamu, yakni serahlah diri kamu kepada Allah. Kamu sayang tak sayang kat Ismail pun, ini perintah aku. Islam. Yakni kamu kena ikutlah. Apa jawab Ibrahim? Idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Dia pun berkata, aku telah menyerahkan diriku kepada Tuhan sekalian alam. Tuhan nak suruh apa, kau akan buat. Sebab Ibrahim memang dia telah mengislamkan wajahnya, yakni dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita baca dalam semayang tu, Allahu Akbar. Apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila, kan? Kata wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Dia riwayat lain-lain tu. Allahu Akbar kabira, riwayat lain. Wajjahtu wajhiya lilladzi, riwayat lain. Ali bin Abi Talib dalam Sahih Muslim dia kata kana Nabi idza qama ila shalah qala Allahu Akbar, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Ya. Ali kata Nabi SAW bila semayang, Nabi akan kata wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku mewajahkan wajahku kepada Allah Ta'ala. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Siapa yang mula-mula kata perkataan tu? Nabi Ibrahim. Ya. Dan ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah berapa ya? Tak ingat. Nabi Ibrahim yang kata tu. Dia kata inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Ada beza sikitlah, tapi hak mula-mula tu samalah. Jadi antara manusia terawal yang sekata wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dibaca balik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab agama kita ni memang kesinambungan daripada agama-agama terdahulu, dan of course lah sebahagiannya ada daripada ajaran Nabi Ibrahim. Banyak ajaran Nabi Ibrahim. Haji Ibrahim, kan, hak berlaku masa kita buat haji tu sebahagian besar daripada Ibrahim. Ya. Dan semayang baca iftitah tu Ibrahim, Nabi kita hak bacanya, tapi rentetan daripada apa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Surah Al-An'am ayat 74 tak silap. Bahkan dalam selawat pun kita baca selawat Ibrahim. Betul tak? Ya. Selawat Ibrahim lah top selawat. Sebenarnya dia bukan top selawat. Itu satu-satunya ataupun itu hanya selawat yang diajar oleh Nabi. Kalau Nabi kalau ada selawat riwayat selain daripada selawat Ibrahim, kebiasaannya dia tidak sahih. Bukan kebiasaan, memang tak sahih lah.
Dan of course lah kalau selawat-selawat lain hak bukan daripada Nabi, of course lah. Orang tak bercakap lah. Orang cakap hak selawat. Ada riwayat Nabi ajar selawat begitu, ajar selawat begini. Tapi tak ada Ibrahim. Tak sahih. Sebab selawat hak Nabi ajar hanya selawat Ibrahim. Sebab tu selawat Ibrahimiyah ni bukan hanya dalam solat. Dalam solat, di luar solat. Bahkan itulah lafaz selawat yang sepatutnya diucapkan oleh setiap Muslim. Pasal dia selawat yang diajar oleh Rasulullah SAW. Dia panggil selawat Ibrahimiyah. Ya. Ada macam-macam versi lah. Ya. Ada banyak riwayat. Keseluruhannya ada selawat Ibrahim. Ya. Waktu tuan baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itulah Sahih Muslim. Itulah Sunan Abi Daud daripada Ibnu Abbas. Ada banyak lagi hak lain. Riwayat sahabat yang lain Nabi baca lagu lain pula, tapi ada Ibrahim lah. Kalau riwayat Aisyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa zuriyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa zuriyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Muslim. Lain sikit lah. Ibrahim juga. Kan? Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Itu tak ada innaka Hamidum Majid. Itu pun lah Sahih Muslim. Daripada Abu Sa'id tak silap saya. Selawat tu kita ingat belaka lah. Tapi kadang periwayat tu kita lupa. Ya. Kadang-kadang innaka Hamidum Majid 2 kali. Abdullah bin Amr bin Al-As diriwayatkan daripada beliau juga dalam Sahih Muslim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Innaka Hamidum Majid 2 kali, tapi tak ada fil alamin. Adalah sikit sebanyak perbezaan, tapi kesemuanya ada selawat-selawat Ibrahim. Yang ini disebut nama Ibrahim alaihissalam. Betapa dekatnya ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan Nabi Ibrahim. Banyak Nabi kan? Selain Nabi Ibrahim kan ada banyak Nabi lain lagi. Pasal apa tak sebut nama Nabi lain lah? Tuan-tuan tak pernah tertanya-tanya kan? Saya pun tak pernah. Tapi bila kita belajar kita tahu. Sebab syariat kita ni memang rapat dan dekat ataupun mirip dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Memanglah Islam kita ni kesinambungan daripada Islam yang terdahulu, daripada Nabi-Nabi yang terdahulu. Tapi hak Ibrahim ni banyak sangat. Kan? Hak haji tu of course lah. Bukan kata orang hak pergi haji saja. Kita duduk sini sembelih korban tu pun daripada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Of course lah dalam semaya adalah sikit sebanyak ya. Tak adalah banyak tapi nampaklah di situ ya. Nampak? Baik. Jadi Islam ialah istislam. Yakni menyerah diri. Ya. Kata Abu Ala Al-Maududi, surrender yourself. Menyerahkan diri kamu. Cuma dia kait serah diri ni bukan hak awak kerohanian ataupun ibadat-ibadat khususiah lah. Juga dalam hal-hal yang lain. Kerana katanya Islam ialah menyerahkan diri kita dan menjadikannya sebagai minhajul hayah, perlembagaan hidup. Bukan perlembagaan ibadah saja, tapi perlembagaan hidup. Jadi serah diri ya. Itu satu makna lah. Makna lain Islam ni makna selamat. Islam selamat juga. Al-Islamu satunya al-istislam. Satu lagi al-Islam tu daripada perkataan as-salamah, selamat. Ya, bila kita Islam kita serah diri kepada Allah. Islam juga bila kita Islam kita selamat. Itu dia punya apa? Asal makna Islam lah ya. Maksud dia tu macam tu ya. Kebiasaannya bila kita belajar tentang definisi ataupun
Makna Islam tu biasa dua tu lah. Islam ni makna menyerah diri, Islam ni makna selamat. Ya. Jadi Allah Ta'ala jawab tu kepada orang Yahudi dan Kristian tu. Bahkan sebenar-benar masuk syurga ialah man aslama wajahu lillah. Orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah. Yakni dirinya kepada Allah. Macam Nabi Ibrahim lah. Dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Bila Allah Ta'ala kata aslim, dia kata aslamtu li rabbil alamin. Dia tak heran takkan nak sembelih anak tu. Pasal Allah Ta'ala suruh. Kau akan buat. Wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih. Balik pada Islam tadi kan. Sebenarnya semua makhluk adalah Islam. Makhluk ni Islam. Dalam konteks menyerah diri kepada Allah. Dan ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Afa ghaira dinillahi yabghuna wa lahu aslama ma fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Dalam surah Al-Imran ayat 83 kata Allah, adakah mereka mencari agama selain Allah sedangkan telah Islamlah seluruh apa yang ada di langit dan di bumi, yakni telah menyerahkan diri mereka kepada Allah. Dunia ni tuan-tuan tak bergerak suatu benda pun melainkan dengan perintah Allah. Ya. Sebab tu Nabi larang kita maki ataupun marah ribut angin lah. Nabi kata la tasuburi, jangan kamu cerca arih angin. Pasal apa? Pasal angin ni tuan-tuan, Allah Ta'ala yang atur tu. Mu nak pergi mana, bila mu berangin, Allah Ta'ala atur belakang tu. Ya, angin dia tak bergerak sendiri. Kan? Batu standard je. Cuaca, angin, apa lagi? Hak berlaku alam ni standard je. Dia mengikut peraturan ataupun jadual yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut jangan cerca angin. Sebenarnya bukan angin saja. Semua benda yang berlaku di alam semesta. Ya. Semua bergerak dengan jadual yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tak nafilah sebagai benda yang berlaku ni memang dengan sebab kejahatan kita. Ada juga. Allah Taala kata zaharal barru fil zaharash apa? Macam mana ayat tu? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydun nas. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydun nas. Allah Ta'ala sebut juga lah ayat yang lain. Kerosakan-kerosakan yang berlaku di atas muka bumi berlaku dengan sebab kejahatan tangan-tangan manusia. Ada juga kan. Macam kita kata hari ni berlaku apa? Panah ni panggil apa? Panah-panah ni lah. Kita kata panas, sejuk, memanglah jadual Allah tu. Tapi sebahagiannya dengan sebab kita juga. Dia panggil apa? Pemanasan global. Global heating. Betul tak? Makin lama temperature, dia akan semakin naik. Memanglah tuan-tuan. Kan? Kita pakai lampu-lampu ni semua kan. Dia menyumbang kepada pemanasan global. Lampu ni. Sebab tu dulu pernah buat dunia tuan. Dia suruh matikan lampu satu malam. Satu malam tu 1 jam Dia suruh, ingat dulu ada buat kan. Malaysia ada buat sekali tu je. Sebenarnya di tempat lain banyak dah buat. Lama dah buat. Mana dia ambil satu waktu, mati lampu dalam sejam. Sejam jangan buka lampu apa-apa pun. Siang ke malam pun saya tak ingat lah. Ya. Lampu rumah, lampu kereta, macam tu lah lebih kurang. Dia suruh matikan. Lampu-lampu ni semua menyumbang kepada pemanasan global. Greenhouse. Apa dia panggil atas tu? Tak erti lah istilah sains ni. Kan? Nak cerita kita duk komen hari ni, panah lah, panah. Ya sikit sebanyak dengan sebab kita juga. Kita banyak guna lampu, banyak guna asap-asap tu. Contoh lalu kat Kuala Selangor kan, kilang-kilang sawit tu berkepu-kepu asap hitam naik ke langit. Itu semua kan, salah kita lah. Tapi dah teknologi, benda tu perlu nak buat macam mana. Cuma kerajaan buat lah. Saya kereta kita lah kan. Asap tetap kena keluar, tapi dia buat lah standard dia. Susah nak cakap kan? Ada jugalah mana benda-benda yang berlaku dengan sebab kejahatan kita. Tapi mostly kita kena ingat bahawa hal-hal seumpama itu, hujan ya, semua berlaku dengan sebab perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala kata semua Islam, semua telah mengislamkan diri mereka kepada Allah. Semua benda.
yakni mereka Islam lah. Allah Taala kata walahu aslama ma fis samawati wal ard. Kenapa mereka tak nak beriman, tak nak Islam? Sedangkan semua yang ada di langit dan bumi Islam. Matahari Islam, tuan. Islam tu masuk dia serah diri pada Allah. Dia ikut jadual. Betul-betul taat pada Allah. Matahari ni dia naik turun, naik turun, naik turun. Kan? Tak pernah berhenti. Ya. Taatlah tu. Itu Allah kata Islam tu. Telah Islamlah seluruh yang ada di langit dan di bumi. Makna mereka berjalan mengikut apa yang telah Allah Ta'ala atur bagi mereka. Ya. Sehelai daun dia tak akan gugur melainkan dengan kehendak dan perintah daripada Allah. Allah Ta'ala nak dia gugur tu. Kalau dia tak gugur dia. Kan? Baik. Kemudian Allah Ta'ala kata wahwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbi. Ni poin dia. Allah Ta'ala kata hak masuk syurga ni hak depa dakwa tak betul. Bahkan bala sesiapa yang mengislamkan wajahnya, yakni menyerahkan dirinya kepada Allah, wahwa muhsinun, dalam keadaan dia muhsin. Bukan muhsin, bukan dengan sad. Arab ni dia tak macam bahasa Melayu. Bahasa Melayu tak ada beza, no different. S. S yang kita ada kan. Dia tak ada sad, tak ada sin. Lepas tu kalau tulisan Arab, sad pun kita tulis S. Tapi kalau Indo dia tulis SH. Tapi jadi shin pula. Betul tak? Ha? Kalau sin baru dia tulis S. Bahasa Inggeris pun tak ada beza, dia S je. Kita pun S je yang Roman ni kan. Tapi kalau Arab dia lain. Sin lain, sad lain. Kalau kita kata muhsin dengan sad, muhsin, maksud dah lain. Kalau muhsin, maksud dia cantik. Orang-orang yang baik. Orang-orang yang melakukan kebaikan daripada perkataan ihsan. Tapi kalau muhsin dengan sad, mana orang yang kahwin. Tak ada apa, orang kahwin. Kan? Tapi kalau orang Melayu, kalau dia bagi anak dia, kebiasaanlah dia tulis nama M-O-H-S-E-N ataupun M-O-H-S-I-N. Ada juga kawan saya M-O-H-S-I-N. Kesin lah tu. Pasal S kan. Tapi kalau kita sebut dengan sin lah. Ya? Jangan sebut dengan sad. Kalau sebut dengan sad tak ada makna lah. Ataupun ada setengah juga M-U-H-S-I-N. Muhsin. Okey lah. Ha? Muhsin bukan muhsin. Kalau muhsin, mana orang yang melakukan kebaikan. Orang yang baik lah. Ya, bagus nama Muhsin ni. Ada anak letak nama Muhsin. Cucu ke? Muhsin je. Dulu-dulu orang suka nama pendek. Seketul je kan. Hasan, Jaafar, Ali contohnya. Mari zaman panjang sikit dua perkataan. Muhammad. Apa lagi? Muhammad apa? 20 years ago dah dua nama. Muhammad Akram. Muhammad Ali. Muhammad contohlah ya. Okey. Lepas tu mari last 10 years, 3 nama. Muhammad Adam Daniel. Muhammad, tak kisahlah, jadi 3 nama. Sekarang sampai 4 nama dah. Buat apa nama panjang? Tapi trend dalam sejak kebelakangan ni dah balik satu nama balik dah. Pasal artis sekarang ni dah letak anak dia satu nama je. Talib, Ali. Orang kita kan suka ikut artis. So sekarang dah saya tengok banyak orang pun nama pendek balik dah. Seketul balik dah. Pasal kita lihat ada artis yang top-top, dia letak anak dia nama satu je. Jadi banyak orang muda-muda ikut. Bagus juga, okey je. Saya kalau ada anak lelaki, saya nak letak satu nama je. Ali, letak nama seketul je, Ali. Tak payah nak Muhammad Ali. Kan? Muhammad Ali Daniel tak payah. Tak nama satu je, Ali. Kalau Muhammad je. Tak ada hal pun. Muhsin, nama yang baik. Muhsin. Jadi dia menyerahkan diri kepada Allah dan dia muhsin. Yakni dia melakukan kebaikan daripada perkataan ihsan. Dan agama Islam memang agama ihsan. Dinul Islam, dinul ihsan.
Agama Islam adalah agama ihsan. Apa buktinya? Buktinya Islam dia tak benar kita zalim orang lain. Siapa yang buat zalim ada hukumannya, jinayat. Kan? Bahkan bukan zalim dengan sengaja, kadang-kadang terzalim. Islam ada peruntukannya. Kan? Kalau kita bunuh orang dengan sengaja, kisos, bunuh balik. Adalah tata caranya, ada syarat-syaratnya, ada hukumnya. Yang Allah Ta'ala buat. Bukan Nabi buat. Hukum akad Islam ni, Nabi walaupun dia bijak, dia tak sebijak untuk nak buat hukum dalam agama. Kan? Sebab tu hadis-hadis Nabi, semua wahyu. Kan? Nabi pandai kena buat hukum. Hukum Islam very systematic, very realistic dan praktikal. Tak mungkin Nabi buat. Kan? Orang mati ada division dia. Pertama mati dibunuh dengan sengaja. Kisos, bunuh balik. Kan? Boleh ada syarat-syaratnya. Takkan Nabi susah nak buat hukum gitu tuan. Bunuh dengan sengaja. Memang niat nak bunuh sungguh, ambil pisau tikam bom. Itu hot top sekali, bunuh. Lepas tu degree hot rendah sikit. Bunuh tapi dengan tidak sengaja. Bunuh juga. Dia panggil syibhul amdi, separa sengaja. Ya. Tadi intentional murder. Hak ni unintentional murder. Dia panggil apa? Niat dia panggil dia bunuh juga tapi dia tak ada niat mati, nak pukul je. Kebiasaannya orang macam ni dia tak mati tapi mati. Kan? Contoh dia tampar kawan tu. Sepatut tampar ni dia pinah sekejap je. Main tampar, mati kawan tu. Kebetulan kena sakit jantung ke apa. Itu dia panggil separa sengaja. Degree dia rendah sikit. Tak bunuh balik tapi adalah dia kena bayar dia apa itu ni. Rendah sikit degree hak nombor 2. Kan? Dia panggil syibhul amdi, separa sengaja. Ya? Tak sama tu. Tu tak masuk lagi kalau ambil harta orang kena potong tangan, ya. Benda tak jalan pun tapi tak apalah kan. Adalah hukuman tertentu. Kerana Islam nak jaga, jangan zalim pada orang. Mana Islam ni muhsin, dia agama ihsan, buat baik. Bahkan dalam Quran memang Allah Taala banyak sebut buat baik. Walaupun tak ada lah Allah Taala sebut every single thing, tak ada lah kan. Tapi ada lah Allah Taala sebut. Ada kalanya Allah Taala sebut kita kena ihsan secara am. Ihsan ni makna buat baik, ya. Sebab tu saya kata kalau ada anak, ada cucu pun nama Muhsin. Cantik nama Muhsin ni orang yang berbuat baik. Muhsin, ya. Bahasa Inggeris dia panggil apa Muhsin? Tak tahu panggil apa entah. Antaranya dalam surah apa tu ya? Alah, tuan-tuan selalu dengar khutbah Jumaat. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Zkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu washkuru ni'amahu yazidkum wa zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Betul tak? Tak pernah dengar ayat tu? Bila ayat tu? Khutbah Jumaat. Di mana kalau kita pergi Jumaat hari tu lewat, kalau kita dengar baca ayat tu, confirm kita akan berlari punya. Pasal nak qomat dah. Itulah perkataan terakhir yang diucapkan oleh Tok Khatib di Malaysia. Siapa heran juga kita kan. Punyalah banyak ayat Quran, ulang ayat sama aja. Tak tahu pasal apa. Standard pula satu Malaysia. Ujung mesti tutup dengan ayat tu. Saya pun tak tahulah. Kan? Apa saya belajar Quran, belajar hadis Nabi, belajar fiqh, belajar bab khutbah lah. Bahkan kan, dalam fiqhul jamaah, the science of Jumaat. Tapi tak tahulah pasal apa kita standard ujung mesti nak tutup dengan ayat tu, saya tak tahulah. Tapi kalau hak mula-mula tu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Okeylah, pasal memang menyuruh orang bertakwa adalah rukun. Tapi kita boleh juga banyak ayat-ayat takwa boleh baca ayat tu juga. Tapi tak apalah pasal Nabi memang ada riwayat baca ayat tu. Dalam Sahih Muslim daripada Ibnu Mas'ud. Patut tukar-tukar ayat kan. Tukar ayat lain pula. Jadi innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Surah apa tu ya? Tak ingat. Ni surah An-Nahl ayat 90.
Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan supaya kita adil dan kita ihsan. Yang ni berbuat baik pada orang. Memang kita kena cuba sehabis boleh untuk kita sentiasa berbaik kepada orang lain. Ya. Sebab kita agama ihsan. Ya. Jadi Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala suruhlah ihsan pada orang. Tak tertentu kepada sesama Islam. Boleh juga buat baik kepada non-Muslim. Siapa kata tak boleh buat baik kepada non-Muslim ni? Kan? Ya. Boleh. Tak ada masalah. Especially kalau kita hidup dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia. Dia ada fiqh yang asing. Ya. Fiqh yang khas. Dia panggil fiqh ta'ayush. Fiqh hidup bersama dengan non-Muslim. Ya. Boleh je. Kan? Pada haiwan bahkan. Walaupun haiwan tu pada mata kasar kita, ia haiwan yang jijik. Anjing umpamanya. Kan? Ada seorang Pak Imam tu, sukalah setiap anjing. Terutama pada waktu subuh. Sebab waktu subuh ni, duk berebut dengan anjing nak azan subuh. Anjing suka, anjing liar kan. Dekat subuh je menyalak kat surau. Imam plastik, piong. Tak boleh. Ya. Anjing pun tak boleh buat zalim ke dia. Dia makhluk Allah Ta'ala. Tuan-tuan. Ada orang mengadu dengan saya, depan rumah dia ada anjing yang sakit. Ya? Depan rumah dia ada anjing sakit. Tak boleh bangun lah, duduk terbaring. Mungkin dia dengan kawan-kawan di situ memang banyak. Di Sabak Bernam tu, rumah saya memang ada banyak anjing kawasan tu. Aku je lah. Ya? Anjing liar lah, duduk main kat kelapa sawit. Ya? Kelapa sawit. Ada saudara kita orang, dia kata anjing rumah dia ni depan rumah lah. Ya? Sakit. Macam tak boleh bangun. Dia ada geng tu. Dia tinggalkan oleh geng dia lah. Pasal dia sakit, tak boleh nak ikut kan. Dia bagi makan. Bagi susu bagi. Lepas tu, sihat anjing tu. Okey lah, anjing tu okey. Tak pergi hampir ke sudah. Duk main kat rumah dia tu. Tapi kat luar lah, duk main kat luar kan. Tapi ada lah kawasan rumah dia sentiasa ada. Dia pun tanya saya, Ustaz, saya ni ada anjing sakit kat rumah ni. Mari depan rumah saya. Jadi saya pun bagilah dia makan. Beberapa hari saya bagi dia makan dan susu sekali. Tengok dia dahaga kan, bagi susu, bagi air. Anjing tu jadi baik. Macam mana saya nak buat? Anjing tu duduk main kat rumah dia. Main sekitar rumah lah. Bukan main dalam rumah. Bukan main. Mana duduk main kat rumah. Dan saya pun bagi makan lah. Bagi makan. Kan? Macam mana Ustaz? Saya kata okey. Apa salah bagi makan kat anjing? Salah ke? Haram ke? Tak. Anjing seumpama haiwan-haiwan yang lain. Untuk kita beri makan, tidak ada masalah sama sekali. Nampak? Cuma jangan jadikan dia haiwan peliharaan. Itu saja. Ya. Dan jangan bawa masuk ke dalam rumah. Tak boleh. Tapi kalau dia bermain kawasan rumah kita, kita beri makan kepadanya, tidak ada halangan sama sekali. Kan ada Nabi bagi tahu orang yang jumpa anjing kausan hampir mati, dia bagi air, masuk syurga dia. Buat baik ke haiwan, tak ada masalah walaupun anjing. Yang tak boleh iktinak. Iktinak ni makna kita bawa balik rumah, buat pet. Tu yang tak boleh. Kan? Tapi kalau anjing yang berkeliaran di kawasan taman kita nak bagi dia makanan, tidak ada masalah. Maka sebagai ulama kita, umpama Al-Imam Syaukani rahimahullah, kata kalau ada benda-benda makanan-makanan yang rosak ataupun yang bercampur dengan najis yang boleh diberi makan pada anjing dan haiwan-haiwan seumpama itu, berilah. Daripada kita duk buang makanan tu, dia kata. Kan? Makanan kita masuk najis. Dah tak boleh makan masuk najis kan? Nak buat macam mana? Bagi anjing dia kata. Jadi tak ada halangan apa-apa. Yang tak boleh iktina. Mana kita bela buat pet, itu tak boleh lah. Nak buat tidur sekali. Kan? Kita ambil dia buat belaan. Tapi kalau dia duduk main sekitar, tak ada masalah pun. Ya? Ada satu kampung tuan, anjing liar banyak berkeliaran di kawasan rumah dia. Kawasan kampung dia lah ya. Tok Batin ya. Dulu-dulu dia okey. Sebab dulu dia tak Islam. Bila dia Islam, anjing ni dah jadi jijik pada mata dia. Kuk main dengan najis dia apa gitu gini. Jadi dia panggil lah jawatan. Itulah apa? Macam kita kata pihak berkuasa tempatan lah. Tembok anjing, mati anjing. Saya dulu memang masa belajar dululah selalu pergi ke Cameron Highland. Di situ ada kampung-kampung asli. Kita buat dipanggil welfare program kebajikan kan. Ada satu kampung tu, satu kampung masuk Islam.
Dulu saya pergi anjing banyak. Nampaklah anjing duk berkeliaran. Bila saya pergi next time, dia kata anjing dah tak ada dah. Kita panggil orang mari tembak. Lah, sian anjing tu. Apa duk tembak? Kan? Jadi tak betul lah macam tu. Kau dah masuk Islam, kau pergi bunuh anjing. Alasan dia berkeliaran di kawasan kampung kami. Allah, tak payahlah tembak kan. Tangkap, pergi buang tempat lain ke. Ataupun kau tak payah bagi dia makan, dia takkan datang lagi. Salah lah macam tu kan. InsyaAllah ta'ala. Jadi nak cerita ihsan. Allah Ta'ala suruh cerita ihsan. Banyaklah ayat Quran tuan-tuan. Kadang-kadang Allah Ta'ala suruh ihsan secara umum. Macam ayat saya baca, macam khutbah Jumaat tadi. Dan surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Ta'ala sebut ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kamu kepada orang lain. Allah Ta'ala suka kepada orang yang berbuat baik. Cuma masalah kita ni kan, lastnya ya. Kadang-kadang kita ni, bila kita buat baik ke orang, ni saya sendiri pun kadang-kadang sama je. Pasal ustaz ni bukan bagus mana pun. Pasal baru je ustaz. Dulu baru nak start. Kan? Problem kita ialah, bila kita buat baik ke orang, kadang-kadang kita nak balasan. Betul tak? Ataupun kita cepat ambil hati lah, itu je. Kan? Dan kita belanja kawan kita. Dalam mari juga lah hati. Kedeku ada ni asyik aku je belanja. Dia tak pernah belanja. Dia mari lagu tu. Mana tak boleh. Tak kata orang lain lah, saya sendiri pun. Kan? Jadi jadi kalau kita ada sikap begitu, kita ihsan lah kita. Jadi kita tak boleh. Kita kena ihsan, buat baik. Dia tak hargai kebaikan kita, tak apa. Pasal manusia memang macam tu. 100 benda baik kita buat kat dia. Satu benda je hak tak baik kita buat. Dia ingat hak tak buat, hak tak baik tu. Betul tak? Ada orang tuan-tuan, bersahabat baik, berpuluh tahun. Selit sikit je Kelantan kata. Selit sikit je. Baloh, bagi nak rock. Satu dunia tahu. Masuk dalam Facebook. Gaduh masuk dalam Facebook. Dulu bukan kau member baik ke? Oh, dah gaduh dah. Pasal apa? Pasal manusia kelemahan dia ialah dia suka melihat kekurangan berbanding kebaikan. Ada select sikit habis. Kita kalau boleh, kita jangan harapkan balasan. Kita cuba sebaik mungkin untuk kita buat baik. Pasal dia tak hargai tak apa. Allah Ta'ala yang menghargai dia. Kadang-kadang kita nak orang hargai itu. Sebenarnya cukup dengan perhargaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita buatlah kebaikan setakat yang kita mampu. Dan harap kebaikan atau balasan hanya daripada Allah. Baru hati kita akan lapang. Kan? Kadang-kadang benda ni berlaku juga. Tak payah jauh-jauh lah, surau je. Asyik-asyik haji basuh tandas. Asyik-asyik haji basuh tandas. Ada kawan tu tak pernah basuh tandas dengan aku. Selama duduk semayang kat surau, dia akan terlintas benda-benda macam tu. Betul tak? Tak apa, basuh tandas hari-hari pun kita basuh pun tak apa. Orang malas dia tak dapat pahala. Kita rajin dapat pahala. Tuan, dulu saya suka basuh tandas. Suka. Pernah basuh tandas? Haji, dah haji belum? Belum lagi? Nanti haji. Nanti boleh panggil haji. Suka selalu basuh tandas? Bagus. Ada orang dia tak suka basuh tandas ni. Memang ada orang. Saya dulu tak suka juga. Apa basuh tandas? Kotor. Kan? Tapi bila saya basuh tandas surau lah dulu kat Pasar 4 tu kan. Seronok basuh tandas rupanya. Basuh sedap pula. Jadi asal pergi surau je nak basuh tandas. Asal pergi surau je nak basuh tandas. Asal nak basuh tandas je pergi surau. Sampai pernah saya dimarahi oleh jemaah kerana tunggu saya nak jadi imam, saya basuh tandas. Dia dah azan, saya baru sampai kan. Basuh tandas dulu, buang air. Dah tandas kotor, cuci. Dia pun duk tunggu, mana lah ustaz ni? Orang nak suruh imam. Sampai sudah tak komat-komat. Lah, komat lah. Orang lain ada kan. Saya cuci. Tak apalah. Saya pun semayang. Ada pula yang komplain. Ya ada kaki menyampai-menyampai ni biasa tuan. Kata ustaz. Ada orang yang ustaz basuh-basuh tandas ke jadi email. Mana Lah. Saya basuh tandas. Apa masalahnya? Saya bukan masuk dalam mangkuk tu. Persepsi kita macam kalau kita dah buat kerja macam tu, kotor lah kan. Okey je kan. Najis ni selagi kita tak nampak, lagi satu percikan-percikan yang ada dimaafkan lah. Kan kita pun dah sedap kaki naik, kita tahulah jaga kan. Okey je. Jadi insya-Allah taala ayat ni pendek je tapi tak sempat nak dihabiskan. Jadi saya rasa mungkin setakat itu dulu. Next nanti saya akan completekan ayat ni. Mungkin saya akan sebut lagi sebab sebelah tu Allah Taala sebut tentang pahala dan ketakutan dan kesedihan. Kerana Allah Taala kata orang yang Islam kemudian dia ihsan.
Kita ni kadang Islam dah, ihsan tu kurang. Betul tak? Ha? Allah Ta'ala akan beri balasan kepadanya. Sebab tu saya kata tadi. Kita semayang, jangan harap balasan orang. Allah. Kita buat baik kat orang bahkan, ihsan, muhsin tadi, jangan harapkan balasan orang lain. Allah. Kalau orang bagi balasan, ambil tak apa. Kan? Tengok haji selalu basuh tandas, imam pun bagilah allowance. Sagu hati RM100. Ambil haji selalu basuh tandas, bagilah RM100. Tak apa, saya ikhlas. Ambil dah. Tak apa. Ambil dah. Mari. Ambil, tak apa. Kan? Harus. Malah digalakkan oleh sebagian ulama. Kerana Nabi pun, dia tengok Omar ni rajin tolong kat masjid, rajin tolong Islam, bantu Nabi. Nabi bagi dia sedikit harta. Dia kata, "A'ti man afqar minni." Jangan bagi aku dah ada harta bagi orang lain. Nabi kata, "Ambil. Ini rezeki Allah Ta'ala bagi." Dia pun ambil. Anak dia kata, setelah Nabi berkata begitu kepadanya, dia tidak lagi menolak pemberian orang lain. Dan dia juga tidak meminta-minta. Minta jangan, tolak pun jangan. Jangan minta orang. Tapi kalau orang bagi, jangan tolak. Ya, itu satu perkara yang amat baik sekali. Ya. Jadi balasan hanya di sisi Allah. Dan Allah Ta'ala kata, "La khaufun alaihim walahum yahzanun." Tidak ada kesedihan bagi mereka dan mereka tidak akan bersedih, tidak akan duka cita. Sebab orang yang hanya mengharapkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebenarnya dia tidak akan ada apa-apa ketakutan dan tidak akan ada apa-apa kesedihan dalam jiwanya. Ya. Sebab kehidupan ni tuan-tuan, selagi mana pergantungan kita kepada Allah, selagi itu kita tak akan rasa apa-apa masalah. Kalau susah pun akan ada jalan penyelesaian. Betul tak? Sakit pun boleh mari surau. Pasal Allah Ta'ala sentiasa kita bergantung kepadanya. Setakat tu raya, aku Qul Azhar. Ada soalan? Ada tanya apa-apa? Tak ada? Aku Qul Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillah.